pengalaman adalah sama pentingnya. Jangan hanya ukur pada sijil yang diperolehi, tetapi pengalaman juga merupakan penghulu segala ilmu. Begitu juga tanggungjawab besar kalau bergelar sebagai seorang chef, bukan sahaja masak di dapur, tetapi mereka kena sentiasa mencari ilham untuk menu yang baru. Cakap punya cakap, sebenarnya sebelah Sherlyn ni dah ada pun chef kita. Kita nak sembang-sembang sambil minum, sambil makan, korek-korek tips dan pengalaman chef. Kita ada Chef Fazil Shahrin Ahmad. Apa khabar, Chef? Saya khabar baik. Chef. Terima kasih kerana sudi bersama Sherry dan juga rancangan Sembang Chef. Mungkin Chef boleh kongsikan sedikit tentang pengalaman dan kejayaan Chef setakat ini. Saya telah pun berkecimpung ataupun berjaya sebagai seorang chef ni selama 16 tahun. 16 tahun? Boleh daripada umur berapa tu, Chef? Umur 20. Mesti dah ada agak-agak umur chef berapa kan? Nama muda chef kita ni. Jadi saya selepas tamat pengajian di Institut Kemarian Belia Negara di dalam kursus pengandilan makanan. Lepas itu saya memulakan kerjaya di hotel yang pertama di Palace Golden Horses. Di situ saya menimba pengalaman selama 6 tahun dan selepas itu saya berpindah kerja kepada bidang restoran. Di restoran pula. Di salah sebuah company di masyarakat. Di situ saya bekerja selama 9 tahun. Wow. Dan juga sekarang ini di company yang baru. Yang baru saja setahun jagung company itu. Di situlah selama 16 tahun saya bekerja. Sebagai seorang chef. Ya, saya. Mungkin chef boleh kongsikan, mungkin chef pernah ada pengalaman di luar negara. Pengalaman di luar negara kebanyakannya jemputan. Jemputan? Ya, saya pernah pergi ke China sebagai chef jemputan untuk masakan Malaysia dan Singapura. Juga di Pakistan sebagai chef jemputan untuk masakan Asian cuisine. Itu merangkumi seluruh Asia. Itu adalah jemputan. Selalunya chef masak masakan yang mana untuk perkenalkan orang kata dish istimewa daripada Malaysia? Saya berbangga dengan di mana asal usul saya iaitu negeri Perak. Saya akan ketengahkan rendang. Rendang. Ya, sebab rendang tu dan juga rendang ayam pedas di Perak adalah sangat popular. Jadi saya kenalkan di situ untuk dibawa ke international. Bagaimana penerimaan diorang dengan orang masakan pedas ni? Di China kebanyakan daerah mereka tak makan makanan pedas. Jadi tapi penerimaannya sangat baik juga. Tapi di Pakistan yang pernah saya pergi, mereka sangat sukakan makanan pedas. Jadi mereka sangat sukakan dengan rendang yang kita bawa. Rendang tu favorite dish chef kita hari ini. Jadi chef, sepanjang kerjaya chef, ada tak pernah kata yang paling mencabar yang chef terpaksa harungi cabaran-cabaran tu? Ada, dah tentu ada. Saya kebanyakan chef ada cabaran-cabaran mereka tersendiri. Bagi saya cabaran yang saya hadapi adalah dari mana ketika saya mendapat posisi sebagai ketua head chef, itu group head chef di salah satu company di Ibu Negara. Saya terpaksa handle ataupun mengendalikan 15 restoran dalam satu masa, iaitu lebih kurang dalam 4 brand yang berlainan. Dalam masa yang sama? Ya, dalam masa yang sama. Macam mana tu? Maknanya chef kena pisah di sini? Ya, betul. Tapi di situ saya pun bijak untuk bahagikan masa untuk setiap restoran-restoran yang ada. Jadi itu agak mencabar bagi saya sebab kadang tu bila ketika promotion, semua restoran perlu ada promotion. Jadi di situ agak mencabar untuk mengilhamkan dan menghasilkan menu yang baru untuk setiap promotion. Maknanya chef kena betul-betul pandai, orang kata bahagikan masa, kena organize. Sangat perlu. Macam tu. Dan apa pula orang kata kenangan manis yang tak dapat dilupakan? Kenangan manis kalau dalam bidang kerjaya ni adalah di mana ketika saya pertama kali masuk pertandingan memasak, iaitu yang paling terkenal di ibu negara kita, iaitu Fashion Culinaire. Ya, itu pada tahun 2005. Salah saya ketika itu saya bekerja di Palace Golden Horses. Pertama kali saya mendapat pingat di situ. Itu adalah kenangan manis sebab masa itu masih muda. Jadi bekerja dengan chef yang lebih senior. So amat manis kerjaan itu bagi saya. Semua chef-chef yang kita tu ramah semuanya ada pingat, pernah mewakili negara, semuanya hebat-hebat di Sembang Chef. Okey chef, sepanjang kejayaan tu semestinya ada orang kata kegagalan ataupun orang kata kenangan pahit juga kan yang membuatkan kita akan lebih bangkit ke hadapan. Mungkin chef pun ada pengalaman yang sebegitu? Betul. Saya pernah tidak bekerja selama 3 bulan.
ketika itu agak putus asa dalam bidang chef ni. Tapi saya bangkit semula dan teruskan kerjaya ni sebab saya tahu inilah satu-satunya kerja yang saya minati. Dan saya boleh buatkan sepenuh hati. Jadi memang agak pahit selama 3 bulan tak pernah bekerja tu. Selepas bekerja dan juga 3 bulan tak bekerja. Jadi agak pahit pengalaman itu. Tapi pernah tak chef rasa macam orang kata confused, macam chef ni kan sebenarnya dia ada banyak cabang dia. Macam mana chef boleh pilih yang mana satu yang terbaik untuk chef? Contohnya kan dia ada chef yang expert dalam coklat, dia ada western. Macam mana chef letakkan diri chef? Okay, sebenarnya bagi saya cuisine tu sendiri yang pilih chef itu. Cuisine tu yang pilih chef dia? Bagi saya. Sebab saya rasa bila cuisine tu datang pada kita, kita akan sendiri meminati cuisine itu. Jadi kita setengah chef akan pilih cuisine apa yang dia suka. Italian, French ataupun Asian. Bagi saya more to fusion. Saya suka menggabungkan makanan barat dan juga dengan Asia. Gitu. Jadi saya tahu kelebihan saya itu apabila saya berjaya dapat menggabungkan sesuatu masakan tu dan dia menghasilkan satu produk yang sedap. Jadi chef selama 16 tahun ni, apa impian chef? Mungkin ada yang tak tercapai lagi? Saya ingin satu hari nanti memiliki restoran sendiri dan juga membawa cuisine saya sendiri. Wow. Jadi itu adalah satu impian yang belum lagi saya capai. InsyaAllah kita pun doakan terbaik untuk chef kita. Pasal latar belakang, pasal keluarga, pasal apa-apa sekalipun. Jangan ke mana-mana, bersama Sherry dan Chef Fazril dalam Sembang Chef. Cita-cita asal chef? Cita-cita asal saya nak jadi pemain bola sepak. Pemain bola sepak? Ya, pemain bola sepak. Macam mana tu boleh divert? Tapi tak kesampaian, jadi saya masuk ke dapur je lah. Sebenarnya lebih expert di dapur. Itulah. Siapa yang sebenarnya mendorong chef dalam bidang ini? Dorongan tu sebenarnya tak ada daripada sesiapa. Tapi saya tahu jawapan ni agak biasa orang dengar saya daripada chef. Memang membantu ibu saya dahulu berniaga. Jadi di situ sedikit banyak timbul minat untuk memasak. Jadi di situ saya boleh ringkaskan yang saya memang mendapatkan ilham ataupun tu daripada ibu saya sendiri. Maknanya daripada awal lagi chef memang suka masak ke macam mana? Awal lagi saya suka makan. Saya sendiri suka makan, tapi bila membantu ibu untuk jana peralatan dan juga membantu ayah, jadi di situ timbul sekali minat untuk memasak. Sebenarnya ramai bila Sherry itu buat bersama chef, semuanya daripada orang kata mak diorang, bapak diorang, daripada keluarga sebenarnya kan. Sebenarnya keluarga lah yang mendorong chef ke arah jadi seorang chef yang berjaya sekarang ni. How about dengan idola chef? Idola? Kalau nak kata idola saya daripada dulu, kalau dalam bidang masakan adalah ibu saya. Dan juga daripada bidang pengurusan. Sebab saya sekarang ni sebagai pekerja sebagai ketua chef, memerlukan pengurusan yang lebih berjadual, lengkap. Jadi itu saya lebih idola saya daripada bapa saya. Bapa saya seorang yang agak teratur dalam kerjaya. Kalau chef selalunya duduk kat dapur. Ini pun soalan yang sering Sherry tanya. Tak jemu ke? Asyik masuk dapur je. Tak pernah rasa. Sebab mungkin ini adalah kerjaya yang saya pilih. Jadi nak kata jemu masuk ke dapur tu tidak. Mungkin akan rasa ada sebab kerjaya chef ni bukannya senang. Betul. Dia agak tense sebab dapur kadang tu panas. Jadi kita tak tahu situasi kadang tu. Kadang tu kita akan terasa stres itu. Tapi jemu tu saya rasa tidak ada. Sekarang ni kan chef merupakan ketua chef di tempat kerja chef. Tapi mungkin chef boleh kongsikan juga pengalaman orang kata masa mula-mula masuk kitchen. Nak jumpa dengan orang kata senior-senior, dengan ketua chef yang lain pada ketika itu. Macam mana chef Harumi sebagai seorang kata junior ketika itu? Amat susah. Sebab pertama kali memasak ataupun memulakan kerjaya sebagai chef, mungkin orang di luar sana ingat senang. Tapi ia tidak seperti yang dirasakan lah. Pengalaman pertama memasak ada sangat-sangat rentang. Sebab ialah kita bekerja dengan chef yang lebih berpengalaman. Jadi untuk menyemak ilmu dengan mereka bukannya senang-senang macam orang boleh minta kan. Jadi di situ pengalaman pertama memang amat gemetar. Tapi di situ saya dengan dorongan rakan-rakan sekerja yang lain,
Dan di situ saya cuba timba ilmu dan pengalaman yang sebanyak mungkin. Jadi kadang-kadang kena sedar diri, sedar ruang. Kalau kita baru, kita kena sentiasa banyak bertanya kan, Chef kan? Betul. Dan juga Jangan malu bertanya. itu penting. Jangan malu bertanya. Tak kira apa pun yang kita buat dalam kerjaan kita, tu tak. Baru kita boleh menambah ilmu yang lebih banyak. Jadi Chef, mungkin pernah kalau Chef masak, Chef terima komen negatif daripada pelanggan. Macam mana Chef pun kata berjumpa dengan pelanggan tu ke? Minta maaf macam mana? Hari dia tu macam mana? Ini adalah satu cabaran untuk chef lah, mana-mana chef pun. Sebab kadang tu cita rasa orang lain-lain. Jadi komen negatif tu saya ambil sebagai komen yang membina. Jadi bagaimana saya cuba handle situasi itu adalah dengan berjumpa customer tu dan minta pandangan mereka bagaimana, apakah masakan yang mereka mahukan. Jadi daripada situ saya cuba untuk perbaiki. Jadi setiap komen yang saya terima, saya ambil dan juga saya perbaiki daripada semasa ke semasa. Jadi saya tak ambil sebagai ianya komen negatif. Ia adalah komen yang membina. Selain pada memasak Chef, mungkin apa rutin harian Chef, hobi Chef? Saya pada masak. Tak dengar pasal dapur, pasal masak ni? Ke main bola? Saya suka bersukan. Tapi kalau nak main bola sekarang ni memang agak susah lah. Jadi saya banyak main workout dan juga bermain badminton. Saya jadi suka bersukan lah. Okay, Chef boleh orang kata create banyak makanan yang sihat kan? Healthy food. Kita dah sembang ni, sebenarnya tak sabar untuk segmen seterusnya. Segmen menu istimewa daripada Chef Fazril. Jadi jangan ke mana-mana bersama saya dan Chef dalam Sembang Chef. Sembang Chef bersama saya dan Chef kita, Chef Fazil. Seperti yang dijanjikan, Chef Fazil ada menu istimewa untuk kita semua. Dah tak sabar juga. Setiap kali tak sabar je saya ni, Chef. Apa yang kita ada hari ni? Okay, menu hari ni sangat istimewa sebab ia menu yang dekat di hati saya. So saya akan masak rendang ayam pedas perak. Perak lah ni. Betul lah pun. Resepi mak saya lah. Resepi mak tu yang bermakna sangat-sangat. Okey, gemuk lah Syari nak makan rendang lah lepas ni. Okey, mari kita mulakan. Sangat mudahnya menu ni sebab semuanya kita akan masukkan sekali. Panaskan kuali. Dia dalam sederhana, api yang sederhana. So kita masukkan ayam. Senangnya masukkan semua sekali. Kecuali daun kunyit kita masukkan yang terakhir. Daun kunyit yang terakhir. Kenapa tu Chef? Sebab kita tak nak dia terlalu overpower the dish tu. Sebab daun kunyit dia beri aroma. So, daun kunyit je akhir sekali. Cili bo. Kalau suka pedas lebih, tapi saya akan letak dalam 2 sudu besar. Soalnya kalau orang Perak ni dia makan pedas ke, sederhana pedas ke? Dia memang suka makan pedas. Tapi saya suka balance dalam masakan. So dia ada pedas, masam, manis semua ada. So air sedikit dalam setengah cawan. Setengah cawan saja. Juga serbuk kunyit. Sesudu kecil saja. Asam keping hanya 2 keping kecil macam ni je. 2 keping sahaja. Jangan terlebih pula masak pula. Nanti dia masak. So pada ketika ni boleh kuatkan sedikit api dan kita gaul bagi sepati sahaja. Kita tak gunakan minyak. Dah ada air dalam tu. Itu air ayam. Sebab nanti air ayam ni akan keluar dan juga bawang tu akan jadi air bawang. Tak perlu minyak langsung. Tak perlu minyak langsung. Okey, jadi lepas dah masuk kita naik semua bahan sekali. Jadi kita biarkan dia renyah lebih kurang dalam setengah jam supaya air ayam tu, air bawang tu semua keluar dan kita nak kurangkan sedikit, reducekan renyah dia dalam setengah jam. Selepas itu baru kita akan masukkan santan dan juga daun kunyit. Daun kunyit tadi. Mungkin Chef selain pada ayam boleh gantikan dengan orang kata daging lain ke? Kita boleh guna daging, selalu kita guna daging dan juga ayam lah sebab dia memerlukan masa yang lama untuk masak. So diperlukan sesuatu daging yang lebih masak dia tu. Ketika ini kita boleh masukkan sedikit garam.
Kita tak nak letak banyak dulu supaya nanti kemudian kita kena rasa balik. Gula. Makanan Indonesia mesti ada garam, gula. Garam, gula kan? Garam dan gula. Ispat kita macam tu. Tapi rendang ni sebenarnya banyak jenis juga kan chef. Ada yang betul kering, ada yang ada yang kuah, ada kuah juga. Ada yang berkuah. Sebab kali ni yang saya buat ni dia berkuah sedikit. Dia tidak terlalu pekat tapi dia akan menjadi kuah. Sebab selalunya rendang di Perak kalau dikenali apa? Lebih kenali dengan rendang tok. Rendang tok dia kering je. So ini rendang ayam kita buat berkuah je. Dan bahannya pun berbeza lah. Chef, sambil-sambil kita menunggu tu mungkin Chef boleh kongsi sikit tips-tips untuk penonton kita. Tips-tips yang selalunya Chef tak cerita kat siapa ni, rahsia. Tapi kongsilah sikit. Sebab nama pun rahsia, kita tak boleh kongsi. Disebabkan special jenis perancangan ni, saya kongsikan sedikit lah. Terima kasih. Tips untuk memudahkan masakan ya. Semuanya kita sediakan dengan lebih awal. So maksudnya bahan-bahan semua dah ada disediakan dan memudahkan kita untuk memotong, menyediakan atau meracik bahan-bahan dan juga masak. So maksudnya persediaan makanan tu jadi pendek. So lebih cepat. Satu lagi tips yang saya bagi, kalau kita nak masak rendang ni, kita gunakan ayam yang fresh. Sebab kalau kita guna ayam frozen tu, air dia lebih banyak. So bila masak tu air dia akan keluar lebih banyak. Jadi bila fresh ni air dia kurang sedikit. So kita gunakan ayam yang fresh, ayam segar ya. Maknanya ayam yang fresh tu ayam yang tak beku tu lah. Yang frozen tu yang frozen tu maksudnya dah disejuk beku kan. Betul beku tu kan. Ya. Ini kita beli di pasar siap potong tu. Tunggu masak. Ya. Kita perlukan ayam segar untuk masak rendang supaya tak terlalu orang kata basah dia. Ya. Sebab dia akan merosakkan rasa hidangan tu juga. Okey, itu ada benda-benda yang saya belajar sebenarnya. So bila tengok air dia dah keluar dan juga dia sedikit memekat. Pekat lah. Pada ketika ini kita boleh masukkan santan. Boleh masukkan santan dah. Santan dalam satu cawan. Okay. Santan fresh juga. Chef kita ni semua dia pakai fresh je. Lepas masuk santan ni kita renihkan dia dalam api perlahan. Dalam berapa minit lagi tu chef? Dalam setengah jam ke 45 minit. Lama tu. Kita tak nak dia terlalu pekat, tak nak dia terlalu kering. Basah. Jadi kita nampak dah kuah dah sedikit memekat. Jadi ketika ni kita boleh masukkan daun kunyit tadi lah. Secara peribadinya saya suka lebih daun kunyit ni sebab dia memberi aroma dan juga tekstur dekat hidangan. Kita kalau seperti ini. Macam ni lah kita dah nampak hasil dia. Dia pekat sedikit begini. Dah siap dah macam ni. So bolehlah kita hidangkan. Boleh. Dengan masak. Okay. Satu lagi tips, bila kita nak hidangkan tu hidangan kita perlu nampak menarik. Supaya orang yang nak makan tu pun rasa tertarik. Menarik dan tertarik. Tu dia rendang istimewa daripada chef kita. Tiba masanya untuk rasa masakan Chef Fazil kita. Boleh rasa? Ya, silakan. Kita main kecil dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat Hari Raya. Sedap ni chef. Memangnya tak berpedas sangat. Chef memang suka rendang macam ni. Dan chef, dalam banyak-banyak episod, chef consider chef yang kata muda. Bukan baru tapi muda. Mungkin chef ada nasihat untuk generasi muda kita kat luar sana yang mungkin satu hari ingin menjadi seorang chef macam chef kita ni. Untuk mencapai tahap yang saya berada sekarang ni bukanlah sesuatu yang mudah. Dia perlukan kerja kuat dan juga fokus pada kerja yang kita ingin lakukan. Nasihat saya ataupun kepada generasi muda sekarang ni yang ingin menceburkan dalam bidang chef, pada bidang yang ingin diceburi itu dan juga beri minat yang lebih mendalam. Cuba
belajar dan belajar. Jangan putus asa, itu yang Chef nak sampaikan sebenarnya. Terima kasih Chef Fazil kerana sudi bersama dengan Sherry dan juga orang kata Sembang Chef. InsyaAllah kita pun doakan yang terbaik untuk chef kita. Jadi pada hari yang sama, minggu harapan, chef yang lain dan menu istimewa yang lain dalam rancangan Sembang Chef. Sehingga kita jumpa lagi. Bye. Selamat makan.